Bismillahirrahmanirrahim. Kita share kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dah bercuti lama tu. Hari ni kita jumpa insya-Allah. Kita sambung pelajaran kita dan ulang kaji sikit apa yang sudah kita pelajari dalam minggu-minggu yang sebelum ni, insya-Allah. Jadi minggu yang sebelum ni kita ada belajar berkenaan dengan corak kata kerja. Ada 9 corak kata kerja tu kita kena ingat balik insya-Allah. Corak kata kerja yang 9 ni mesti kita ingat nombor kalau boleh. Jadi kita ada jadual kita bagi jadual kita tu. Kalau boleh tengok jadual pun bagus juga. Jadual kita tu ada juga jadual yang dalam bentuk kad tu kan. Saya ingat semua ada kok, insya-Allah. Baik. Ini jadual kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baru sampai dekat kolom yang ni je, kolom fi'lun madhi ya. Apa itu konsep fi'lun madhi? Ya, fi'lun madhi ni dikira sebagai asas ataupun original bagi perkataan Arab tu adalah fi'lun madhi. Fi'lun madhi. Jadi dia pattern untuk fi'il madhi ni banyak, tapi kita pilih 9 ni sebab ini yang paling common yang kita jumpa dalam Quran lah. Jadi kita pilih 9. Jadi kita ulang sekali lagi pattern ataupun wazan corak kata kerja fi'lun madhi, iaitu yang pertama fa'ala. Dia boleh ain ni boleh bagi 3. Saya sebut sekali, ain tu boleh bagi 3, iaitu fa'ala, iaitu yang banyak sekali. Yang kedua dia boleh pergi fa'ila, itu pun tak banyak juga, jarang-jarang. Dan satu lagi yang paling jarang sekali ialah fa'ula. Ain ni boleh bagi 3 sebutan ni, fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Itu wazan nombor 1. Seterusnya ada wazan nombor 2. Wazan nombor 2 beza dengan wazan nombor 1 ialah dia ada hamzah ini. Hamzah ini ataupun huruf tambahan hamzah ini dia masuk depan. Jadi af'ala bacaannya. Af'ala. So af'ala dia jadi wazan nombor 2. Af'ala. Wazan nombor 3 dia jadi sabdu tengah ni, jadi fa'ala, double kat tengah ni, jadi fa'ala. Nombor 3, nombor 4 dipanjangkan huruf pertama fa tu menjadi fa'ala. Itu wazan nombor 4. Jadi untuk 1 ini tanpa sebarang imbuhan, original betul. Untuk wazan 2, 3 dan 4 ni 1 imbuhan sahaja. Kemudian berpindah kepada wazan nombor 5, 6 dan 7 serta 8 ini ada 2 imbuhan, iaitu ifta'ala, iaitu alif dan ta di tengah ini, ifta'ala. Dan nombor 6 ya infa'ala, ada alif nun di awalnya. Dan tafa'ala. Tafa'ala ni adalah upgrade daripada wazan nombor 4. Di mana nombor 4 ni dipanjangkan fa'ala. Nombor 7 ni dia ada ta di depan, jadi tafa'ala. Nombor 8 dia upgrade daripada wazan nombor 3, daripada fa'ala kepada tafa'ala. Apa yang kita sebut upgrade tu, dia ada makna dia berubah sikit. Dari segi makna berubah sikit, upgrade sikit. Lafaz jadi tafa'ala, tamata. Dan nombor 9 ni paling panjang sekali, iaitu istaf'ala, iaitu ada alif, sin dan ta, 3 imbuhan. Ini adalah wazan ataupun corak kata kerja fi'il madhi dalam keseluruhan Quran ini. 50% macam inilah wazan dia. Cuma kita akan jumpa dalam bentuk yang lain sikit. Bentuk-bentuk yang kita jumpa dalam Quran tu kadang-kadang tu tak dapat matching dengan wazan ni kerana beberapa faktor lah. Yang antara faktornya adalah kerana huruf illah. Kita belajar dulu. Kalau di dalam kata dasar fa'ala ni terdapat huruf illah di awal ataupun di akhir ataupun di tengah ini, dia akan mengganggu wazan sikit lah. Macam perkataan kataba. Apa wazannya? Fa'ala. Tidak ada masalah sebab tidak ada huruf illah. Kalau ketika kita ambil qala, qaf, alif, lam, maka tempat alif di tengah tu adalah huruf illah yang boleh berubah jadi waw ataupun ya. Yang itu yang kita belajar insya-Allah dalam pelajaran yang lepas, iaitu wazan kata kerja fi'lun madhi. Jadi pada malam ni kita akan pergi satu tingkat lagi, iaitu kita nak tengok macam mana fi'lun madhi ini dia berubah kepada fi'lun mudhari'. Fi'lun madhi berubah kepada fi'lun mudhari'. Macam mana wazan-wazan ini
diubah kepada fi'il mudhari'. Dia bukan boleh sebarang-barang ubah je. Cara mengubah dia pun dia kena ikut wazan-wazan. Setiap wazan ini ada cara mengubah dia sendiri. Ada cara mengubah dia. Baik. InsyaAllah bersedia, insyaAllah kita pindah kepada fi'il mudhari'. Boleh insyaAllah Boleh? Ada soalan nak tanya tak? Ada soalan nak tanya tak sebelum kita berubah ni? Saya takut ada tertinggal ataupun miss ke apa, tak ada insyaAllah. Kita nak ubah kepada fi'il mudhari'. Sebelum tu kita nak terangkan apa itu konsep fi'il madhi. Fi'il madhi ni sebenarnya dia mana past tense lah kalau bahasa Inggeris. Past tense lah, maknanya benda yang dah berlaku. Kalau kita kata kasaba, dia sudah buat. Kataba, dia telah tulis. Contohnya kan fa'ala, benda-benda dia sudah berlaku, past tense. Bila mudhari' ni dia bererti sesuatu yang sedang ataupun akan berlaku, sedang, akan ataupun sentiasa berlaku, digunakan fi'il mudhari'. Sama ada benda tu sedang berlaku ataupun selalu berlaku ataupun akan berlaku, digunakan fi'il mudhari'. Akan pun digunakan fi'il mudhari' juga. Jadi konsep fi'il mudhari' ni dia bermaksud benda yang sedang, sentiasa berlaku ataupun akan berlaku. Dia macam future tense dengan present tense lah bahasa Inggeris, digabung sekaligus tu nama dia fi'ilun mudhari'. Dalam istilah grammar dia tu, fi'ilun mudhari'. Kalau madhi dah lepas dah. Tetapi kan di dalam penggunaan Al-Quran, kadang-kadang tu benda-benda yang akan berlaku pun diguna fi'ilun madhi juga. Kadang-kadang benda tu tak berlaku lagi diguna fi'ilun madhi juga. Ada dalam Quran banyak. Kita akan belajar kemudian dalam bab namanya balaghah. InsyaAllah itu perkara lain lah, insyaAllah kita akan belajar nanti. Ini untuk pelajaran kita ni, fi'il mudhari' biasanya dia bermaksud benda yang sedang, sentiasa atau akan berlaku. Baik. Cara perubahan fi'il madhi kepada fi'il mudhari' ni amatlah penting sebab kita nak menentukan makna dia. Kadang-kadang tu kalau kita tak tahu fi'il mudhari' itu daripada fi'il madhi wazan apa, kita akan makna dia tu akan jadi lain. Jadi kita nak pastikan benda tu tak berlaku, jadi kita kena ingat fi'il mudhari' ini fi'il madhinya ini. Kena tahu. Fi'il madhinya ini, fi'il mudhari' mesti macam ni. Jadi barulah kita dapat memahami Al-Quran tu dengan baik, insya-Allah. Baik, kita mulakan dengan pelajaran kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina abwaab rahmatik. Kita minta insya-Allah, Allahumma ftah alaina abwaab rahmatik. Allahumma allimna ma yanfa'una. Daripada madhi kepada mudhari'. Bahasa Arab ni dia sebagaimana kita sebut dulu, bahasa Arab ni dia agak ganjil berbanding dengan bahasa lain kerana dia bermula daripada past tense. Berbeza dengan fi'il mudhari' yang kita mulakan dengan bahasa English dia menggunakan present tense dulu. Tak, bahasa Arab digunakan past tense dulu. Okay, baik. Itu perkara yang perlu kita ingatlah. Baik. Cara nak mengenal fi'il mudhari' ni, cara asas ataupun asas fi'il mudhari' ni biasanya dia ada tanda mudhari' di hadapan. Setiap perbuatan tu akan ada tanda mudhari'. Contohnya tanda mudhari' yang biasa kita jumpa ialah ya. Ya di awal tu itu adalah tanda mudhari'. Kalau ini contohnya fa'ala, kalau fi'il mudhari' dia ialah yaf'alu contohnya, maka ya ini adalah tanda mudhari' nama dia. Tanda mudhari' ya tu insya-Allah, tanda mudhari' ataupun dipanggil huruful mudhara'ah. Dia ada tanda mudhari' ni ada 4. Ingat tu insya-Allah, tanda mudhari' ni ada 4, tapi yang paling commonnya ialah ya. Ada lagi ta pun ya juga, nun pun ya juga, hamzah pun ya juga. Tapi tak apa, kita untuk hari ni kita ambil ya dulu, yang common dulu insya-Allah. Ya adalah tanda mudhari'. Ingat insya-Allah. Kalau jumpa perbuatan yang ada ya di hadapan ni, kemungkinan besar dia adalah fi'lun mudhari'. Baik, kita yang pertama sekali kita nak tengok macam mana fi'lun mudhari' dibentuk daripada wazan nombor 1. Kita mula wazan nombor 1 dulu insya-Allah ya. Wazan nombor 1, bagaimana fi'lun mudhari' ini terbentuk. Tengok ya, kita tengok wazan nombor 1 ni. Fi'lun madhi, sebagaimana kita kata dulu, fi'lun madhi dia ada 3 kemungkinan. Yang pertama fa'ala, yang kedua fa'ila, yang ketiga fa'ala. Ada 3 kan. So apabila kita nak ubah kepada fi'lun mudhari' pun dia ada kemungkinan juga. Ada kemungkinan 3 juga. Dia akan boleh jadi yaf'ulu, dia boleh jadi yaf'ilu, dan dia boleh jadi yaf'alu. Sekejap kita akan bincang lagi lebih insya-Allah. Tapi yang untuk fi'il madhi ni, dia kebanyakannya fa'ala.
Kemudian yang kedua banyaknya fa'ila. Yang ketiga fa'ula. Itu fi'il madhi. Untuk fi'il mudhari' dia boleh pergi yaf'ulu. Ingat dulu tu, yaf'ulu. Ini nota kita ni. Dia boleh pergi pertama sekali ialah yang paling banyaknya dia jadi yaf'ulu. Contohnya nasara yansuru. Tengok tu. Nasara berubah kepada mudhari' menjadi yansuru. Bermaksud dia ikut pattern fa'ala yaf'ulu. Yang ini banyak. Nasara yansuru. Dia huruf ain ini dia bagi depan. Nasara yansuru. Itu yang paling common. Yang kedua commonnya adalah daraba. Contohnya yadribu. Huruf ain ni, ain pada wazan ini atau ra ni dia bagi bawah. Yadribu. Tengok tu. Yadribu. Yadribu. Daraba yadribu. Jadi macam tu. Jadi yadribu ni fi'il mudhari', daraba ni fi'il madhi. Sabaha fi'il mudhari'nya yasbahu. Sabaha yasbahu. Oh, ini kekal. Yang ni pula rakiba, ini adalah fa'ila, maka dia akan berubah menjadi yarkabu. Rakiba menjadi yarkabu. Kemudian dia ada kabura, yang tengah ni bagi depan, bagi tengah ni dia menjadi yakburu. Ini adalah contoh beberapa perkataan macam mana perubahan kepada fi'ilun mudhari'. Baik, untuk pengetahuan kita, dia punya perubahan kepada fi'il mudhari' ni untuk wazan nombor 1 je. Wazan nombor 1 ni perubahan kepada mudhari' ni dia dia kena ikut punya wazan, dia kena ikut dia punya bentuk dia ni. Dia tak boleh ubah. Dia kena, kalau nasara mesti sampai bila-bila sebutnya fi'il mudhari'nya mesti yang suruh, mesti yang suruh. Nasara fi'il mudhari' yang suruh. Sebab itulah kalau ada setengah orang dia hafaz sekaligus nasara yang suruh. Fi'il madhi nasara yang suruh. Mari kita tengok dalam kamus kita, nasara yang suruh macam mana dalam bentuk kamus tu. Dia tunjuk perkataan nasara yang suruh tu macam mana bentuk kita jumpai dalam tu. Jom tengok insya-Allah. Muka surat berapa tu? Tengok muka surat berapa? Kita punya kamus kita. Nasara Nasara. Tengok sekali lagi nasara 192. 192 ya. 192. Saya kena copy sikit ni supaya kita dapat tengok sini. Senang. Nasara yansuru. Klik-klik satu. Dan 192. 192. Baik. Dia jadi macam ni ya, kalau kita tengok ya, nasara. So, kita pergi pada nasara, dia macam ni bentuk dia jadi. Nasara. Nasara, dia akan ada dash. Dash ini di dalam perkamusan kita ni, dash itu menunjukkan perkataan selepas dash tu dia jadi mudhari'. Dia jadi mudhari'. Jadi nasara fi'ilun madhi, yang suruh fi'ilun mudhari'. Itu dia. Jadi nasara dia akan bagi kepada kita fi'il mudhari' yang suruh. Tengok tu. Nasara dash yang suruh. Ini dia bergabung sampai bila-bila. Dia akan macam itulah bentuk dia, tak berubah. Kalau kita orang tersebut nasara yang siru, dia tidak akan ada makna. Dia tak ada tak masuk dalam kepala. Maksudnya kalau kita sebut nasara yang siru, orang tak faham. Ataupun kita sebut nasara yang soru, orang tak faham juga. Dia mesti nasara yang suruh begitu. Nasara mesti yang suruh. Dia mesti bergabung. Dia memang dah fit macam itulah untuk wazan nombor 1. Jadi macam mana kita nak ingat tu? Nak kena hafal ke ataupun nak kena, tapi kalau kita dah selalu membaca tu kita tahu insya-Allah nasara yang suruh. Nasara laqad nasarakumullahu bi badrin. Nasara yang surunakum, yang suruh, yang suruh dalam Quran, memang dalam Quran Kalau kita dengan cara kita banyak membaca ataupun dengan cara kita banyak menghafal benda-benda macam ni, dia akan ingatlah nasara mesti yang suruh. Dia akan ada dia punya fi'il mudhari'. Itu cara dia. Tengok insya-Allah tu bentuk dia ni nasara yang suruh. Untuk fi'il mudhari' yang lain satu lagi, daraba. Daraba dia mesti pergi yadribu.
dia pergi yadribu ya. Dia akan jadi daraba yadribu. Wa daraballahu masalan daraba. Innallaha la yastahyi an yadriba. Yang hujung ni tak ada masalah. Yang hujung depan ni dia boleh berubah ni. Yadriba, yadribu berubah, tapi yang ini dia kekal. Yadribu kekal. Ra bagi bawah tu kekal. Tapi kalau perubah di akhir ni itu tak kisah. Ini tengah ni yang penting. Yadribu. Sebutnya daraba fi'il mudhari' yadribu. Bermaksud kalau orang tu baca daraba yadrubu nak ikut yang nasara yang suruh ni, dia tak akan ada makna. Tak akan ada makna. Itu untuk wazan nombor 1. Wazan nombor 1. Tidak akan memberi makna kalau kita kata daraba yadrabu, tak ada makna. Daraba yadrubu pun tak ada makna. Daraba yadribu, oh baru boleh masuk dalam kepala orang yang cakap Arab tu. Itu cara dia insya-Allah untuk wazan nombor 1 tu. Jadi daraba yadribu. Baik. Yang nombor 3 tu sabaha fi'il mudhari' yasbahu. Sabaha yasbahu. Jadi sabaha yasbahu ini dikekal ya. Sabaha kekal dengan yasbahu. Tidak ada sebarang perubahan bagi atas. Ada juga yang macam tu. Sabaha yasbahu. Itu kekal. Sabaha yasbahu. Wa kullun fi falakin yasbahun. Ada wanun tak apa tu, kita baca kemudian wanun tu insya-Allah. Yasbahun. Rakiba ni fi'il madhi dia daripada wazan nombor 1 bagi bawah ni. Rakiba. Wazannya adalah fa'ila. Rakiba fa'ila. Bila dia jadi fi'il mudhari' dia menjadi yarkabu. Tengok tu. Dia kalau yang ni tengah ni bagi bawah fa'ila, fi'il mudhari'nya akan terus naik atas. Yarkabu. Fa'ila rakiba yarkabu. Fariha yafrahu. Begitu. Cara dia insya-Allah. Jadi kalau yang kaf ni bagi huruf tengah ni bagi bawah, rakiba fa'ila, maka ubah pada mudhari' dia akan terus naik atas. Kalau tengah ni bagi depan, kabura wazan fa'ula, maka dia akan jadi yakburu, yaf'ulu. Dia akan ikut bagi dia kekal. Ini bagi depan, ini bagi depan juga. Ini adalah asas pembentukan fi'ilum mudhari' daripada madhi bagi wazan nombor 1. Okay, kaedah dia macam ni, kaedahnya. Kaedah dia kita boleh buat satu apa nama ni? Kita katakan satu nilah ya, satu kaedah yang boleh kita buat. Satu kaedah ataupun satu andaian lah. Kita katakan perubahan madhi dengan mudhari' ni dia kalau huruf tengah ni bagi depan ni macam nasara, yang suru, dakhala, yadkhulu, kharaja, yakhruju, 50%. Maknanya kebanyakan lah perkataan untuk wazan nombor 1 ni bila ubah kepada fi'il mudhari' dia akan jadi ikut nasara yang suruh. Ikut nasara yang suruh. Dasara yang suruh. Dakhala lagi yadkhulu. Contohnya kharaja yakhruju. Kataba yaktubu. Dia ikut macam nasara tu. Manakala kalau fa'ala yaf'ilu, daraba yadribu, dia dalam 40% gitu dia jadi daraba yadribu. Maknanya huruf tengah tu bagi bawah. Daraba yadribu. Jalasa yajlisu. Ada beberapa nanti kita tengok latihan insya-Allah. Manakala yang kekal macam sabaha yasbahu tu kita boleh letakkan dalam 10% saja. 10% saja. Itu untuk wazan fa'ala. Fa'ala macam mana diubah kepada fi'il mudhari'. Itu teori saja, teori dia. Untuk perbuatan yang baris ni, yang kalau tengah ni bagi bawah, rakiba, dia kalau nak ubah pada mudhari' dia lebih katakan 99% ya. Yakin dia akan jadi yarkabu. Rakiba dia akan jadi yarkabu. Maknanya kalau tengah ni bagi bawah maka dia akan naik atas jadi yarkabu 99%, maknanya yakinlah. Manakala satu lagi adalah kalau yang tengah dia bagi depan kabura yakburu 100%, jadi kabura yakburu. Dia akan jadi gitu.
Jadi kita nak tengok macam mana benda tu berlaku, kita tengok ayat Al-Quran nanti, dan juga kamus kita ni boleh membantu ya. Kita tengok insya-Allah daripada ni. Tengok saya tunjukkan contohnya insya-Allah. Macam mana? Contohnya kita katakan, kita ambil satu perkataan. Wazan nombor 1. Ini contoh wazan nombor 1 ya. Nabata. Nabata maknanya tumbuh. Tengok je, nabata fi'il mudhari'nya yambutu. Nabata yambutu. Jadi fi'il mudhari'nya ikut fa'ala yaf'ulu. Ini wazan nombor 1. Untuk pengetahuan kita, kalau perkataan itu kita bagi fi'il mudhari', maksudnya wazan nombor 1 lah tu. Untuk wazan-wazan yang nombor 2 dan sampai 9 tu, kita tak akan bagi fi'il mudhari', sebab fi'il mudhari' dia boleh dipelajari, tak ada masalah. Cuma yang masalahnya adalah wazan nombor 1, sebab dia agak fit juga. Dia macam kita kena tengok macam mana benda tu berlaku. Contoh lagi, kita ambil satu perkataan. Ambil perkataan lain ya. Perkataan lain contohnya nahara. Nahata. Nahata ni maksudnya memahat. Memahat bukit. Watan hitunal jibal. Nahata fi'il mudhari'nya yanhitu. Dia ikut daraba yadribu. Daraba yadribu. Yang ini pula nahara fi'il mudhari' dia yanharu. Yang ini kekal. Yang ini dia ikut sabaha yasbahu. Tengok tu ya. Jadi kalau ada dash ini, dia bermaksud perkataan itu adalah wazan nombor 1. Ingat gitu insya-Allah ya. Wazan nombor 1. Wazan nombor 1. Yang ni tengok ya. Nazala. Tengoknya. Nazala fi'il mudhari'nya dia akan jadi yanzilu. Nazala fi'il mudhari'nya yanzilu. Dia ikut apa tu? Dia ikut daraba yadribu. Nazala yanzilu daraba yadribu. Kita kalau ada dash ni ingat ya, kalau ada dash ni maksudnya itu wazan nombor 1. Yang lain-lain ni adalah wazan. Ini wazan nombor 2, ini wazan nombor 3, ini wazan nombor 8. Jadi kita tak bagi fi'il mudhari'. Sebab apa tak bagi? Sebab dia kaedah dia dah ada dah. Kaedah dia dah fix dah. Macam manakala yang nombor 1 ni, dia punya cara pembentukan dia macam kita kena dia macam betul satu gitu je. Dia tak boleh ubah lagi dah. Nazala mesti yanzilu. Tak boleh dipelajari, memang kena ingat. Kalau yang bawah ni boleh dipelajari. Yang ini wazan nombor 2, 3 dan 4 ni boleh dipelajari. Tapi yang nombor 1 ni dia sudah fix dah. Dia tidak ada satu kaedah. Ingat je. Nazala fi'il mudhari'nya yanzilu. Baik. Contoh lagi kita ambil nasyara. Nasyara fi'il mudhari' yansyuru. Ini wazan nombor 1. Mesti wazan nombor 1 ni sebab ada dash tu. Nasyara yansyuru. Nasaha, memberi nasihat. Nasaha fi'il mudhari'nya yansahu. Nasaha fi'il mudhari'nya yansahu. Macam tu bentuknya ya. Jadi kalau tengok ni, nasara fi'il mudhari'nya yansuru. Tengok tu? Dia tak akan berubah insya-Allah. Nasara yansuru. Nazara fi'il mudhari'nya yanzuru. Sampai hari kiamat nazara yanzuru. Tak akan ada yanzuru. Nazara yanzuru. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nazara mesti yanzuru. Kalau yanzuru mesti fi'il madhi dia nazara. Mesti fi'il madhi dia nazara. Yanzuru madhi nazara. Nazara fi'il mudhari'nya yanzuru. Itu na'iqa, na'aqa yan'iqu. Na'aqa yan'iqu. Yang ni dash ini maksudnya kalau dash saja tidak ada fi'il mudhari', ini bermakna perkataan ini tak ada fi'il mudhari' dia, tak ada, tak disebut dalam Quran. Jadi kita tak naklah penat, tak letaklah. Kita kosong saja sebab dia tak sebut dalam Quran. Sebab kita fokus kepada bahasa Al-Quran
Jadi kalau fi'il mudhari' itu tak ada dalam Quran, tak perlu tersebutlah. Tak perlu kita pelajarilah. Macam ni tak ada. Fi'il mudhari' ini tidak ada dalam Quran. Macam ni, nafa'a fi'il mudhari'nya yanfa'u. Mesti gitu. Nafa'a yanfa'u. Jadi nafakha menghembus. Yauma nafakha yanfukhu bunyi. Nafakha yanfukhu. Nafida, tengok tu yang bagi bawah, tengah ni bagi bawah ya. Tengah ni bagi bawah. Fi'il mudhari'nya mesti yanfadu. Nafida yanfadu. Dia kekal macam tu, nafida. Tidak akan ada nafada punya. Dia akan kekal nafida. Ma nafidat kalimatullah. Tidak akan habis kalimah Allah. Hingga dalam Quran kita tengok apa nama ni, dalam surah apa tu, dia akan ada fi'il madhi, fi'il mudhari' ada sekaligus. Tengok contoh ya. Dia akan macam tu bentuk dia akan jadi tengok ya contoh yang dalam Quran. Ayat apa tu? Saya tengok tu. Ma nafidat kalimatullah. Surah apa ni? Surah Al-Kahfi. Ma nafidat kalimatullah. Tengok ya macam mana bentukan fi'il mudhari'. Ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ayat, bukan ayat ni, ayat mana tu? Ma nafidat kalimatullah tanfadu kalimatullah. Mana tu? Nafida. Nafida. Tak apalah insya-Allah, nanti kita jumpa, nanti kita pergi ayat insya-Allah. Yang pentingnya ialah nafida habis, nafida fi'il mudhari'nya mesti menjadi yanfadu. Untuk wazan nombor 1. Baik. Untuk latihan kita tengok insya-Allah macam mana penggunaan dia di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim kalau kita tengok dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil ayat ni sebab ayat banyak ni banyak fi'il mudhari' ni kan. Fi'il mudhari'. Saya tunjukkan satu fi'il mudhari', cuba dapatkan dia pada fi'il madhi. Agaknya apa fi'il madhi je ya. Kita ambil satu perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil yang wazan nombor 1 dulu. Wazan nombor 1 dulu insya-Allah. Saya cari nombor 1. Nombor lain apa biar dulu. Yahbitu. Ini ni. Yahbitu. Ini fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Sebab ada ya. Yahbitu. Yahbitu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Tengok tu, yahbitu. Agaknya yahbitu. Apa fi'il madhi dia agaknya? Fi'il madhi dia apa agaknya? Habita. Habata. Dia tak akan jadi habita sebab kalau habita dia akan jadi yahbatu kan. Kalau yahbitu tu maksudnya dia fi'il madhi dia mesti habata. Jom kita tengok, kita pastikan betul tak betul. Tengok dalam kamus kita, jom. Habata, muka surat apa habata? Tengok. Habata. Muka surat habata. Habata. Ha besar. Muka surat apa ya? Habata. 205. 205. 205. Habata. Ini dia habata. Tengok tu. Wazan nombor 1 tu. Habata. Fi'il mudhari' dash yahbitu. Yahbitu. Tu tengok tu. Habata yahbitu. Habata yahbitu. Kalau yahbitu macam ni, dia akan pergi habata. Habata yahbitu. Jadi yahbitu. Tengok tu sebiji tu, yahbitu. Cuma kita jumpa nanti dalam Quran, kalau kita jumpa habata, pastilah fi'il madhi. Yahbitu fi'il mudhari'. Sebiji tu. Habata yahbitu. Habata yahbitu maksudnya jatuh. Habata yahbitu. Okey, baik. Kita ambil ayat lain pula. Kita ambil yang nampak jelas sikit ya. Kita ambil yang nampak jelas ni. Contoh lagi, yakhruju. Tengok yakhruju. Fa tu maka yakhruju. Itu wazan nombor 1 ya. Wazan nombor 1. Yakhruju. Agaknya apa fi'il madhi dia? Fi'il madhi dia apa agaknya? Kharaja. Confirm tu kharaja tu. Kharaja. Fi'il mudhari'
yakhruju. Aku dah banyak kali jumpa tu. Kharaja yakhruju. Sampai bila-bila sebutannya yakhruju. Yakhruju. Sampai bila-bila. Dia tak akan jadi yakhriju. Dia tak akan jadi yakhriju. Kharaja dia akan jadi yakhruju. Kita ambil yang lain pula insya-Allah. Ambil yang lain pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil yang betul-betul ya'lamu. 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 Fi'il mudhari'. Ya'lamu. Tengok tu ya'lamu. Ya'lamu. Tengok tu ya'lamu. Fi'il mudhari'. Annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ya'lamu. Ya'lamu. Alama Ustaz. Agaknya apa fi'il madhi dia? Apa fi'il madhi dia? Alima. Dia bagi bawah. Alama. Bukan alama, bukan alama. Lima. Sebab yang naik atas kan, naik atas ni biasanya kalau yang naik atas ni biasanya fi'il madhi dia tengah di bawah. Jadi dia punya alima. Tu kita confirm tengok. Alima. Kita confirm kan? Tengok alima. Alima. Muka surat apa? Alima. Muka surat berapa tu? Alima. 153. 143 ya, alima. 53. 153. Oh, 153. Alima. Alima. Lam ain lam. Huna. Alima. Tengok tu. Alima. Alima. Fi'il mudhari' menjadi ya'lamu. Betul lah kita kata tu kalau dia ni di bawah, kalau tengah ni bawah ni, tu wazan nombor 1. Malam ni kita bicara tentang wazan nombor 1 baru. Wazan yang lain tu dia akan ikut senang. Senang aja. Alima dia akan pergi ya'lamu bagi atas ya. Jadi alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum. Allahu ya'lamu. Ya'lamu. Jadi ya'lamu itu fi'lun mudhari'. Betul lah kaedah kita kata tadi tu, kalau ya'lamu maksudnya dia pergi madhi dia alima. Alima. Jadi jumpa alima dalam Quran. Ya'lamu sama juga. Yang bawah ni pun sama juga ya'lamun, cuma dia ada waw dan nun ni kan? Jamak. Waw dan nun ni. Waw dan nun ni kita akan belajar, akan datang sekejap lagi kita akan belajar, mungkin dalam minggu depan kita akan belajar ya'lamu tu di hujung tu, penambahan di hujung ni dia memberi gambaran pelaku dia, pelaku. Siapa yang lakukan benda tu, digambarkan melalui itulah, melalui apa nama tu, ya'lamu tu. Nanti kita belajar kemudian nanti insya-Allah. Ada waw dan nun di akhir ni menunjukkan ramai yang lakukan tu. Jadi alima ya'lamu. Alima fi'il madhi dia alima, fi'il mudhari'-nya ya'lamu. Kita ambil ayat lain satu lagi. Boleh juga kalau kita nak ambil ni perkataan yaktubun, cuma ingat je hujung waw ni, waw dan nun di akhir ni dia menunjukkan ramai ya. Macam muslim ramainya muslimun kan. Waw ramai ni. Waw ni untuk ramai, maknanya perbuatan ni dilakukan oleh ramai orang. Jadi kita di asalnya ialah yaktubu saja. Yaktubu kan? Ni fi'il mudhari' yaktubu, sebenarnya yaktubu saja waw tanpa waw ni. Ya asalnya yaktubu. Jadi agaknya apa fi'il mudhari' yaktubu? Apa fi'il madhi dia? Kataba. Kataba. Dia tak akan pergi katuba. Sebab apa? Sebab yang katuba tu amat jarang kita sebut dulu. Kalau perbuatan wazan nombor 1 tu fa'ula amat jarang dijumpai, amat jarang. Jadi dikonfirm kalau yaktubu kataba. Kataba yaktubu. Macam confirm lah tu. Kataba yaktubu. Baik. Kita ambil satu lagi. Kasaba. Yaksibunya. Yaksibu. Yaksibu. Waw nun ni lupakan dulu waw nun tu. Waw nun lupakan dulu. Kita ambil yang asal dia. Yaksibu. Fi'il mudhari'. Yaksibu. Kasaba. Dia tak akan pergi kasiba, tak akan pergi punya. Jarang lah situlah. Dia akan jadi kasaba. Fi'il mudhari'nya yaksibu. Kasaba mesti ya kasaba. Dalilnya tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Wa ma kasab. Ma kasabalah. Kasaba fi'il mudhari'nya yaksibu. Kasaba yaksibu.
kasaba yaksibu. Ingat insya-Allah tu. Kita ambil itu perkataan lain. Wa idza akhadna, ada lain dah kurang dah fi'il mudhari' ya. Dah tercampur dah. Baik. Fi'il mudhari'. Jadi kita ambil satu lagi. Ada satu perkataan atas ni. Perkataan afatatma'una. Tu bukan, itu ada ta pula yang kita nak yang tak ada yang biasa saja. Cuba teka agaknya. Hai ni, fataha. Fataha fi'il apa tu? Fataha ni, fataha. Fi'lun madhi, tak? Tidak ada tanda mudhari'. Fi'lun madhi. Jadi kalau nak ubah kepada fi'il mudhari' macam mana agaknya? Fataha kita agak-agak dulu. Fataha yaftihu. Ada pendapat mengatakan fataha yaftihu. Ada kata fataha yaftuhu. Ada yang kata fataha yaftahu. Kekalkan. Macam mana isyihad kita tu? Jom kita tengok insya-Allah betul-betul. Kita tengok kamu kita menentukan insya-Allah. Fataha. Jom tengok insya-Allah, tengok. Fataha. 160. 160. Fataha. Yaftahu. Ini dia. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Fataha dia jadi yaftahu. Yaftahu. Kalau kita baca yaftuhu, dia jadi bid'ah lah, bid'ah. Bid'ah. Bid'ah maksudnya benda tu memang tak wujud pun, tak ada pun. Fataha yaftahu sampai bila-bila kan? Fataha yaftahu. Dia kena begitu. Kalau orang tu baca yaftihu, memang salah lah. Tak ada mana. Jadi dia akan kekal sampai bila? Fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Kita ada beberapa benda yang perlu kita pelajari lagi ni untuk fi'il mudhari' ni. Dia ada beberapa bentuk akhir ni. Yang akhir ni jangan risau, kita akan jumpa dia akan berubah. Dia dinamik. Ini satu benda yang pelik sikit yang dalam Quran ni kan. Dia punya fi'il mudhari' ni kan, akhir dia dinamik. Dinamik ni maksudnya boleh berubah mengikut suasana. Dinamik sangat. Yaftahu tu. Dia boleh jadi yaftahu, boleh jadi yaftaha, boleh mati yaftah. Boleh mati yaftah. Boleh hidup bagi atas yaftaha, boleh pada depan yaftahu. Dia dinamik. Sebab apa? Sebab fi'il mudhari' kan. Fi'il mudhari' ni sedang berlaku ataupun akan berlaku. Dinamik boleh berubah. Dinamik dia dinamik, dia boleh berubah. Itu ingat tu, fi'il mudhari' tu akhir boleh berubah sebab dia dinamik, dia masih lagi tak menentu kan. Okey, baik. Fataha. Alhamdulillah. Kita ambil satu lagi. Kita nak test tengok macam mana kita nak ubah dia kepada fi'ilum mudhari' pada madhi, madhi kepada mudhari'. Ambil itu perkataan lain. Kataba dah jumpa dah tadi. Kasaba dah jumpa dah. Wazan nombor 1 saja kita nak ni ya. Wazan nombor 1. Dia ada wazan-wazan lain banyak ni kat sini ayat ni. Tapi kita tak nak. Kita biar dulu. Kita ambil yang ni. Yes. Yaf. Yang ni ada ta ya. Ta kita belum belajar lagi kejap lagi. Kita ambil satu ayat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil yang mana yang senang sikit. Waja'alnaha lakuntum khasirin. Yahzanun. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Yahzanun. Kita tengok tu ya tu tanda mudhari'. Kita pertama kali tanda command untuk fi'il mudhari' ni ya. Ya ada lagi ta pun ada juga. Nanti kejap kita akan baca kemudian. Kita tumpu pada ya dulu. Sebab ya tu command dia. Yahzanun. Waw nun di akhir ni kita pedulikan dulu sebab ini melibatkan pelaku ramai. Nanti kejap. Yahzanu. Ingat tu fi'il mudhari' ya. Yahzanu. Bunyi dia. Yahzanu. Tengok tu. Yahzanu. Agaknya apa fi'il madhi dia agaknya? Hazana. Ada yang kata hazana, ada yang kata hazina. Hazuna mustahil lah, mustahil. Hazuna mustahil sebab apa? Sebab hazuna dia mesti jadi yahzunu kan?
ia akan wajib jadi gitu. Ini tak ni? Hazana. Hazina. Hazina ataupun hazana ataupun hazina. Dua kemungkinan. Sama ada hazina ataupun hazana. Jom kita tengok insya-Allah. Kalau hazana yahzunu. 91 Ustaz. 91. Siap, 91. Jadi haza haza. Oh, dia ada dua. Dalam Quran ada dua. Tak apalah, kita ambil yang kita nak adalah yahzanu kan? Yahzanu. Jadi kalau yahzanu yang ni, fa'il madhi dia adalah hazina. Merasa sedih, hazina. Gitu. Yang ni tunggu dulu lah, yang ni ada juga dalam Quran tapi jarang. Yang ada yang atas ni biasanya yang ni lah. Sebab itulah ada satu buku nama dia La Tahzan. Tengok tu La Tahzan tu. Oh, jadi fi'il mudhari' itu selain daripada ya, tanda dia ada juga tanda ta. Ingat tu, tanda fi'il mudhari' ialah ada tanda mudhari' ni dia ada 4. Ingat insya-Allah tu, koman ni adalah ya. Itu koman dalam perkamusan memang dia letak ya ya. Ya, yahzanu. Dia ada satu lagi tahzanu. Sebab tu dia kata la tahzan. Sebenarnya perubahan tanda mudhari' itu dia melibatkan perubahan pelaku. Kita akan belajar kemudian insya-Allah. Nak kata awak mesti tukar pada ta. Nak kata saya mesti tukar pada alif. Ahzan. Hamzah. Alif hamzah tu. Alif hamzah pada fi'il mudhari' dia bermaksud saya. Pun tanda juga. Ada satu lagi ialah nun untuk makna kami, nahnu. Nahzan. Jadi dia boleh pergi yahzanu, dia boleh pergi tahzanu, la tahzan. Dia boleh pergi ahzan, saya, ahzan. Dia boleh pergi nahzan, nun. Jadi tanda mudhari' ni ada 4. Sebut sekali lagi insya-Allah. Ya, ta, hamzah alif, hamzah dan nun. Bila kita nak guna semua ni, dia digunakan tanda-tanda mudhari' ni digunakan bila ada sedikit perubahan pada pelaku dia. Kalau saya dia guna hamzah, ambil hamzah ana tu, ambil hamzah, ambil alif dia. Ahzan, maksud saya sedih. Kalau anta ambil ta dia tu, lepas tu letak pada fi'il mudhari' tukar dekat ya tu jadi tahzan, jadi awak. Kalau kami nahnu, ambil nun tu nahzan. Letak tu. Kalau awak tahzan. Ingat tu. Dia ada 4 iaitu ya, hamzah, ta, nun. Anita. Ingat nama orang Anita. Anita. Hamzah, ya, nun, ta. Tapi yang komannya ya lah. Kalau ujung depan tu ada ya, nun, ta tu, Anita tadi tu, maka dia adalah fi'il mudhari'. Kalau kita nak kenal kat sini, fi'il mudhari' banyaklah sebenarnya. Banyaklah fi'il mudhari' ni. Tak apalah saya tunjuk ni insya-Allah. Minggu depan nanti kita sambung lagi insya-Allah. Macam mana nak kenal dia? Ini fi'il mudhari' kan? Yahzanun. Ini kan ya, dia menunjukkan tanda dia fi'il mudhari'. Waw nun ni pedulikan dulu insya-Allah, kita akan belajar kemudian nanti. Contoh lagi, kita kata kat sini ambil perkataan yang biasa dijumpai. Contoh perkataan bismillahirrahmanirrahim, ya'muru. Ini ya'muru. Ini fi'il mudhari' ni, ya'muru. Mana tanda dia? Tanda ya. Apa fi'il madhi dia? Ya'muru. Ma, mim dan ra. Hamzah, mim, ra. Tu asal dia. Amara. Fi'il mudhari'nya ya'muru. Amara, ya'muru. Kena ingat gitu je. Amara, ya'muru. Macam yang ini pun fi'il mudhari' juga. Apa tanda dia? Ta. Waw ni pedulikan dulu. Waw ni untuk ramai. Pedulikan dulu waw ni ya. Dia punya ta. Maknanya dia ni tazbahu, ataupun dia boleh juga pergi kalau ya, yazbahu. Kalau kami nazbahu. Kalau saya azbahu. Kalau dia yazbahu. Tapi dalam kamus dia akan ada yazbahu. Contoh kalau kita pergi pada kamus, tengok kamus ni macam mana bentuk bunyi dia ni. Zaba, tengok ni. Za kata dasar dia ialah za,
ba dan ha. Tu kita tengok apa maksud za, ba dan ha. 107. Zabaha. 107. Yazbahun. 107. 107. Tengok zabaha. Yazbahu. 107. Benih. Zabaha. Zabaha. Tengok tu. Zabaha. Fi'il mudhari'nya yazbahu. Oh, yang kekal ya. Dia zabaha yazbahu. Tapi ini perkamusan dia mesti ya fi'il mudhari'. Tetapi dari segi praktikalnya dia akan pergi juga ta. Yang ini tengok tu. Ini bukan yazbahu tapi yang ini tazbahu. Ada waw di hujung ni. Waw di hujung ni, waw ni ramai. Waw kemudian nanti insya-Allah. Kemudian Yang ni tazbahu. Itu kau pada ta kan? Ya ni tukar pada ta. Sebab kita kata fi'il mudhari' tanda dia adalah ya, ta, hamzah dan nun. 4 tanda mudhari' itu. Jadi kat situ yazbahu, tadi tazbahu. Kenapa beza? Tadi ta sebab dia berubah pada ta, sebab pelaku dia ada lain sikit ni. Pelaku dia. Kita belajar kemudian insya-Allah. Macam tu lagi tengok perkataan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil satu perkataan. Allah ya. Mana kat ni yang senang sikit, Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ya. Kita ambil perkataan qatalta nafsan taktumun pun sama juga. Ini juga dikenali sebagai fi'il mudhari', taktumun. Cuma tanda mudhari' dia ialah ta. Dia boleh ubah jadi ya, yaktumu. Apa dulikan dulu waw nun insya-Allah. Yaktumu kan? Yaktumu. Kalau kita ambil yang original dalam kamusan dia, dalam bentuk original dia, jadi yaktumu. Katama fi'il mudhari' yaktumu. Yaktumu. Habis tu ta tu kenapa? Ta tu kita kata fi'il mudhari' tandanya ya, ta, hamzah dan nun. Dekat sini hari ni ta. Kenapa diubah pada ta? Sebab dia nak kata engkau, kamu. Jadi guna ta. Mereka ya. Jadi gitu. Mereka ataupun dia ya. Kalau kamu ta. Second person ta. Third person ya. First person nun dengan hamzah. Gitu je. Ingat gitu je. Senang. Senang. Kalau first person saya kan. Aktumu. Ataupun naktumu nun. Kalau third person, second person ta, awak second person. Kalau third person ya, gitu ya. Okey, baik. Jadi taktumu. Kalau kita nak tengok perkamusan kita, dia akan pergi kepada kata rasa. Sebab kita kata kata rasa ada ka, taf, tamim kan. So kita pergi pada kaf tamim. Kaf tamim, muka surat apa kaf tamim? Kaf tamim. Muka surat apa saya tengok? Muka surat 174 ya. 174 ya. Katamim. Kaf tamim. Ini dia. Ini dia bendanya. Kaf tamim. Oh, tak nampak sangat dia kelabu. Okay. Okey, kaf tamim. Tengok tu kaf tamim. Kaf tamim. Oh, satu ni je. Kaf tamim. Menyembunyikan. Katama fi'il mudhari'nya yaktumu. Jadi persoalan kita macam mana dia jadi taktumun. Ni kan jauh daripada original lagi tu. Tengok tu. Taktumun. Tengok tu katama. Katama tu fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya ialah yaktumu. Originalnya yaktumu kan? Tapi dia ubah tanda mudhari' ya ni kepada ta. Jadi taktumu. Lepas tambah lagi waw nun di ujung tu pula. Cari simbol tu kemudian kita belajar insya-Allah. Lepas ni kita akan belajar. Cuma cari simbol dulu. Taktumu. Maknanya yaktumu dia punya original dia. Yaktumu. Sebelum berubah menjadi taktumuna. Dia adalah yaktumu. Apa fi'il madhi dia? Katama. Katama. Dalam Quran ada
Katama syahadah. Katama syahadah maksudnya dia menyembunyikan penyaksian. Dia nampak orang tu buat jahat, dia saksi, tapi dia menyembunyikan. Katama syahadah. Katama menyembunyikan. Yaktumu. Menyembunyikan. Ingat ketam je. Kalau ketam tu kan kita kejar dia lari lah pasir je. Menyembunyikan diri sebab nama dia ketam. Katama. Itulah ni nak ingat cepat. Katama menyembunyikan. Katama. Fi'il mudhari'nya yaktumu. Tapi di dalam Quran taktumun sebab tanda mudhari' ta pun juga adalah tanda mudhari'. Kita ambil yang lain sikit. Fahiyakal hijarati yakhruju, dah jumpa tadi tu. Macam yang perkataan yang ni pun sama juga. Yang ini banyak sangat ni. Banyak sangat kita ada alif fa. Alif fa ni huruf asing ni ya. Ni adakah, fa ni maka. Adakah maka. Jadi perkataan dia adalah tatma'u. Itu. Ini pun fi'il mudhari' juga. Tatma'u. Wazan nombor 1. Tatma'u. Ni. Tatma'u. Cuba agak-agaknya apa dia punya fi'il madhi dia? Fi'il madhi. Tatma'u. Apa fi'il madhi ni? Fi'il mudhari' ni. Tatma'u. Toma'a. Oh, ru dia ta mim ain kan? Mim ain. Toma'a. Toma'a. Jom kita tengok dalam kamus kita betul ke Toma'a? Toma'a. 143. 143. Toma'a. Toma'a. Ya. Oh, ini dia Toma'a. Oh, dah jumpa sekali lagi ni. Yang kekal macam Toma'a, dia kekal ya. Toma'a menjadi yatma'u. Oh, maka macam tu lah. Macam tu lah. Dia jadi Toma'a yatma'u. Toma'a yatma'u. Macam saya belajar dulu, hafal juga ya. Hafal Toma'a yatma'u. Toma'a. Ustazah tu sebut Toma'a. Apa fi'il mudhari'? Awak bangun. Tak boleh jawab, duduk dalam kursi. Betul. Toma'a mesti yatma'u. Apa gitu sekali. Dia hafalnya dulu. Masa belajar dekat sekolah Arab. Jadi itu cara kita nak kenal fi'il mudhari'. Itu wazan nombor 1 insya-Allah Toma'a yatma'u. Mengharap. Bahasa Melayu ambil ni toma'. Toma' ni mengharapkan. Toma'. Toma'a yatma'u. Kalau kita agaknya yang ni pun fi'il mudhari' juga ni tapi dengan tanda ta ya. Taqilun. Pedulikan waw nun ni taqilun dulu. Agaknya apa fi'il madhi dia? Fi'il madhi Ain qaf lam. Ain qaf lam. Itu huruf dia. Fi'il madhi dia. Aqala. Fi'il mudhari' yaqilu kan? Aqala fi'il mudhari' yaqilu. Aqala yaqilu. Betul dalam kamus kita? Aqala yaqilu. Aqala yaqilu. Dia akan ada aqala yaqilu. Cuba tengok dalam kamus kita. Aqala ba'ain. Ba'ain 153. Aqala. Menggunakan akal. Oh, ini dia. Aqala fi'il mudhari'nya yaqilu. Oh, fi'il mudhari'nya macam itulah. Aqala yaqilu, menggunakan akal. Aqala yaqilu. Tetapi yang dekat sini taqilun. Kenapa jadi taqilun? Berubah di tanda mudhari' tu kan? Berubah tu kan? Tanda mudhari' tu berubah, iaitu daripada ta daripada ya kepada ta. Sebab ia nak refer kepada orang second person. Yang nak kata kamu. Yang nak kata kamu. Yaqilu. Afala taqilun. Adakah kamu tidak mahu menggunakan akal? Taqilun. Itu dia. Alhamdulillah. Jadi kita nampak tu fi'il mudhari' untuk wazan nombor 1. Yang wazan-wazan lain tu nampak banyak tapi dia sekali belajar sekaligus senang. Itu senang je. Tapi nombor 1 ni dia punya lain sikit, lain macam sikit dia punya cara dia. Macam perkataan ni aqala. Yang ini yang atas ni aqala ni. Ini aqala ni.
Ini fi'il madhi. Yang bawah ni adalah fi'il mudhari'. Yang ini daripada aqala, yang ini yaqilu. Cuma dia ada hujung dia ni waw. Waw ni menunjukkan ramai. Nanti kita belajar waw tu insya-Allah ya. Waw kita belajar. Ini last insya-Allah, last ni. Yasma'un. Cuba dapatkan fi'il madhi dia. Ini fi'il mudhari'. Yasma'un. Tanpa waw nun, yasma'un. Sami'a. Sama'a. Sami'a. Agak-agaknya? Agak-agak? Sama'a. Sama. Ada orang kata sama'a, ada yang kata sami'a. Dia bergantung kepada kamus kata apalah. Cuma dalam Quran bacaan kita apabila kita nak bangun daripada rokok tu, sami'allahu liman sami'a. Ini sami'a lah. Sami'a. Past tense tu, sami'a. Kalau kita tak yakin, tengok lagi kamu kita ni, insya-Allah. Jadikan rujukan kamu kita ni sebab dia membantu kita nak sebut macam mana. Muka surat berapa tu? Sami'a, muka ni ta'in. Ke surat 125. 1 2 3. 25. 125. Ni. Ini wazan nombor 1. Sami'a. Sami'a, fi'il mudhari'. Yasma'u. Cuba kita tengok tu ada sikit perubahan, iaitu yasma'u dekat sini, tapi dekat atas ni yasma'una. Ni waw nun ni kita pedulikan dulu. Kita belajar kemudian insya-Allah. Dia ialah yasma'u. Fi'il madhi ni apa dia? Sami'a. Semua sami'a. Sami'allahu liman hamidah. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Sami'a. Qad sami'allah, sami'a. Fi'il mudhari' yasma'u. Kalau nak kata kalau nak kata tubah daripada tasma'u. Kalau saya asma'u. Kalau kami nasma'u. Itulah cara fi'il mudhari' dikenali dengan 4 tanda di awal tu. Iaitu ya, itu komen dia, ataupun ta, ataupun alif, dan juga nun untuk kami. Yasma'u kalam Allah. Yasma'una kalam Allah. Mereka mendengar. Mereka sentiasa mendengar kalam Allah. Yasma'una kalam Allah. Semua itu adalah fi'il mudhari' daripada wazan nombor 1. Wazan nombor 1 semua tu. Kita belum pergi lagi kepada wazan-wazan yang lain. Kita akan sentuh lagi kemudian insya-Allah. Ada beberapa benda lagi tu insya-Allah tu. Jadi kesimpulannya adalah tanda fi'il mudhari' itu ada 4, iaitu ya, tekoman, ta, hamzah dan nun. Itu dia fi'il mudhari'. Dan untuk wazan nombor 1 ni kita mesti beri dia punya sami'a, mesti beri fi'il mudhari' dia sebab fi'il mudhari' itu dihafal, dia kekal. Sami'a sampai bila-bila jadi yasma'u. Manakala wazan-wazan yang lain ni dia tak diberi mudhari'. Sebab apa? Sebab ia boleh dipelajari. Boleh dipelajari ya. Memang standard macam itulah, standard perkamusan bahasa Arab ni dia macam tu. Hanya wazan nombor 1 sahaja diberi ataupun disuap fi'il mudhari' dia. Disuap. Tapi kalau untuk wazan-wazan lain tak diberi. Sebab apa? Sebab dia dipelajari ya, dipelajari. Dia akan ada di dalam perkamusan tu, dia akan ada fi'il mudhari'. Kita belum belajar lagi tu fi'il mudhari' macam mana apabila ada huruf illah. Belum belajar lagi. Kita akan sambung insya-Allah dalam minggu depan ni, kalau diberi kesihatan insya-Allah kita sambung lagi insya-Allah. Jadi ada soalan nak tanya apa-apa tak? Ada soalan nak tanya? Kalau ada soalan kita boleh discuss insya-Allah. Tak ada insya-Allah Tak ada. Kalau tak ada kita stop sinilah insya-Allah. Jadi wabillahi taufik, kita doa insya-Allah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Tu yanfa'una fi'il mudhari' tu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.